Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam PBDR untuk mata pelajaran Pendidikan Islam KSSMPK tingkatan 5. Apa khabar semua? Cikgu doakan supaya anak-anak berada dalam keadaan sihat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala di samping keluarga yang tersayang. Tajuk yang kita akan kongsikan pada pagi ini ialah berkaitan dengan potongan hadis anak-anak ya, iaitu standard kandungannya 4.1 potongan hadis larangan melakukan dosa besar, di mana standard pembelajaran 4.1.1 menyatakan maksud hadis berkaitan perkara yang membinasakan, dan 4.1.2 menyatakan 7 perkara yang tergolong dalam perkara yang membinasakan. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah wa syihru wa qatlun nafsi allati haramallahu ila bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa kazbul mahsanatil mu'minatil ghafilat. Maksudnya anak-anak, hadis tersebut ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Baginda bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada hari peperangan, dan menuduh wanita yang beriman melakukan zina. Hadis ini adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, apa yang kita faham anak-anak, 7 perkara yang membinasakan diri itu ialah pertama, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, melakukan sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam pula, melarikan diri dari medan perang. Dan akhir sekali yang ketujuh, menuduh wanita beriman melakukan zina. Jadi 7 perkara tersebut kita hendaklah hindarkannya. Yang dikatakan syirik kepada Allah itu ialah perbuatan menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu makhluk dari segi zat, sifat dan perbuatannya. Contohnya, memakai tangkal azimat. Tak boleh kita, seolah-olah kita percaya tangkal azimat tu boleh melindungi kita dari mara bahaya dan malapetaka. Salah. Jadi tak boleh guna tangkal. Berdosa ya anak-anak ya. Sihir pula ialah perbuatan halus tersembunyi yang menggunakan pertolongan dari jin atau syaitan untuk menghancurkan kehidupan manusia dengan tujuan tertentu. Contohnya menggunakan pukau, menyantar orang, dan ada juga yang menggunakan pelaris untuk tujuan tertentu. Begitu juga dengan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. iaitu perbuatan menghilangkan nyawa manusia dengan sengaja.
bukan kerana satu hukuman tertentu seperti qisas. Contohnya, langgar lari yang menyebabkan kematian anak-anak. Perbuatan memakan riba juga termasuk dalam 7 perkara yang membinasakan diri. Kerana riba artinya pertambahan nilai atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman. Contoh, sesuatu pinjaman yang tidak mengikuti syariat Islam, anak-anak ya, itu dianggap sebagai riba. Seterusnya, memakan harta anak yatim, iaitu menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan syarak. Contoh, menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan diri sendiri. Di antara yang lain lagi ialah melarikan diri dari medan peperangan, iaitu berpaling tadah semasa berhadapan dengan musuh Islam di medan peperangan. Contohnya, melarikan diri ketika pasukan perang sedang bertempur. Dan yang terakhir, yang boleh dikatakan sebagai 7 perkara yang membinasakan diri ialah menuduh wanita beriman melakukan zina. Menuduh wanita Islam yang baik melakukan zina tanpa saksi adalah salah dan berdosa anak-anak, kerana dia boleh menyebabkan wanita yang dituduh itu teranyanya. Dia akan hilang maruah diri dia dan juga maruah keluarga dia. Kita hendaklah elakkan daripada membuat tuduhan palsu seperti itu, kerana ia berdosa. Okey anak-anak, semoga dengan apa yang kita perbincangkan tadi, kita akan sama-sama mendapat manfaat untuk kebaikan bersama. Untuk itu, marilah kita sama-sama jawab latihan yang cikgu telah sediakan. Seperti biasa, kalau ada masalah, terus saja hubungi cikgu, sama ada melalui talian telefon atau WhatsApp. InsyaAllah, cikgu akan cuba bantu anak-anak untuk kita sama-sama menjalani PBDR pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.